Hello, good morning. Everyone's okay, eh? If got problem, you can write at the chat here. Okay. So maybe we just start now lah. So today we are continuing on this issue, rental planning. Okay, so today we continue talking on this subject, rental planning. Someone still come in. Okay, so we still continue talking about the rental planning and management. Our Malaysian effort, the policy and regulation. So in our Malaysian government, including our planning and also environment, what are the policies or regulation or DASA we are applied? Okay, before talking on this one, maybe suit to our present challenge about COVID-19, maybe I share something on the illnesses, because actually environment is including the illnesses. Okay, I'll refer to this article. According to this article, actually, the virus, including the COVID-19 virus, also can be detected on the particles of air pollution. That means normally we say the air pollution consider the particles, right? Particles in Malay berpejar lah, terampai kan, jarak-jarak kan. So even benda yang bukan hidup punya ni, berpejar yang terapung ke terampai atas udara ni pun boleh membawa virus. So virus mungkin akan bawa lebih jauh. So that's why pollution ada kaitan dengan virus. Virus ada kaitan dengan pollution. So itu pun sebahagian daripada environmental issue lah kan. So ikut sini boleh nampak kan. Coronavirus has been detected on particles of air pollution by scientists. Wah, ini pun jadi satu masalah. That's why kita kena jaga alam sekitar. Kan? Kita nak sihat, kita kena jaga alam sekitar. Bukan sahaja tentang virus, tapi juga tentang all the pollutants. Kita kena kurangkan pollutants kan. Okay, salah satu penyakit pernah dengar, pneumonia. Pneumonia ini adalah lung infection kan. Kita apa nama bahasa beliau? Infection, jangkitan paru-paru kan. Actually, COVID-19 ni dia lebih kurang macam pneumonia lah, tapi mungkin dia lagi serius pneumonia kan. Dia pun satu jenis infection of the lung kan. Infection of the lung. Tapi you kena tahu, sebenarnya dia banyak riski untuk siapa? Dia banyak riski untuk budak yang less than 5 years old, budak kecil, dan juga yang umur tinggi ni. Okay. Tengok sini 120 million episode of pneumonia per year in children under 5 years old. Di bawah umur 5 tahun ada 120 juta punya case pneumonia 1 tahun umur bawah 5 tahun. So ini memang sangat mencabar. So kita sekarang ingat ada COVID-19, baru ingat ada masalah penyakit kan. Sebenarnya dulu masalah penyakit pun serius. Jangan ingat itu tak serius. Actually itu pun is a serious. Lung disease ni macam pneumonia pun. Tengok infection yang ada 120 juta budak kecil ni bawah 5 tahun so kena ni every year. Okay. Kalau US pneumonia ni banyak untuk orang budak lah kan, dan juga orang tua sebenarnya. Okay. Orang masuk lagi. Okay, kita continue. Ini dulu. Okay. So apa lagi masalah ni? Boleh baca sendiri Pneumonia can be caused by a loss of different type of pneumonia ni dia bukan daripada virus saja. Dia boleh dari benda microbes lain kan. Pollution lain pun boleh membawa pneumonia kan. Okay. Vaccines are available for some but not for pneumonia. So pneumonia termasuk COVID-19 pun kita jangan ingat ada vaksin, tak boleh. Sebab punca pneumonia ni, punca lung disease ni, infection ni banyak sangat. So vaksin ni tak boleh cover semua. That's why manusia nak jaga sihat, kita tak boleh always thinking of depending on vaksin, tak boleh. Macam ini virus ubah sikit je, vaksin kita sudah tak boleh pakai. So apa yang penting sebenarnya? So the influenza kan, maksudnya yang berjangkit ini, vaksin kan, dia tak boleh cover semua cause of the pneumonia kan, termasuk COVID-19 virus kan. Okay, ada masuk lagi kan? Tak ada? Okay, kita continue. Antibiotik can be effective, tapi tak semesti. Macam sekarang ni COVID-19 pun antibiotik tak boleh pakai. No effect kan? No clear effect lah kan?
Memang ikut sini ya. Penyakit pneumonia ni mungkin memerlukan hospitalization or ICU kan. Kalau ikut sini ya, pneumonia pun kalau masuk ICU atau hospitalization mungkin 6 to 8 weeks, maksudnya 2 bulan lah. 2 bulan, 1 bulan setengah ke sampai 2 bulan lah kan. So kita daripada penyakit kali ini kita baru tahu sebenarnya kalau kita cari maklumat penyakit ini bukan satu benda baru. Okay, especially yang air pollution ataupun airborne disease. Airborne disease maksudnya apa? Penyakit yang boleh disebarkan melalui udara. Kita namanya airborne disease. So COVID-19 pun satu jenis airborne disease. So actually respiratory illnesses, iaitu penyakit sistem pernafasan kan, respiratory illnesses kan, penyakit sistem pernafasan, termasuklah pneumonia lah, lung infection ni kan, termasuk COVID-19 ni, dia merupakan airborne disease, maksudnya penyakit yang boleh merebak melalui udara. Okay, so dia sebahagian daripada air pollution sebenarnya. Okay, so mungkin bakteria itu boleh dibawa oleh pollutants, daripada oleh pencemar boleh bawa dia sekali. That's why dia boleh jangkit satu kawasan besar. Okay, so actually student sekarang ni, the main amateur issue ialah air pollution. Contohnya kita semua tahu kan SO2, CO2 kan, carbon dioxide kan, dia jadi greenhouse gases kan. Daripada air pollutants, akhirnya dia jadi greenhouse gases, akhirnya dia jadi apa? Global warming and climate change kan. Dan sekarang ni kita penyakit yang paling mencabar pun airborne disease, penyakit dibawa bersama dengan udara kan. That's why air pollution ni merupakan isu utama aktif pembangunan sedunia ni kan. Kita kena preserve our environment, especially the air quality kan. Kalau udara bersih, kurang berjangkit, kurang pollution, actually banyak masalah boleh selesai. Masalah kesihatan boleh selesai dan juga masalah pencemaran sedunia ataupun kepanasan sedunia, global warming kan, ataupun climate change, perubahan cuaca. That's why isu sekarang penting adalah udara. Macam mana kita jaga udara bersih? Kita jangan ingat nak bunuh bakteria saja, tapi sebenarnya macam mana boleh kurangkan jangkitan penyakit kan. And then manusia macam mana jadi lebih sihat. Dia tak boleh bergantung kepada antibiotik. Antibiotik kita tak boleh bergantung kepada dia. Kita tak boleh bergantung kepada vaksin. So apa yang penting sekarang ni? And then tengok sini, dia cakap mengapa banyak budak kecil yang kena. Bawah 5 tahun ataupun orang tua. Mengapa? Sebab mereka ni pertahanannya kurang kuat. So kalau orang dewasa pun tak kuat macam mana kan? So kita kena kuatkan pertahanan sebenarnya kan? Our immune system kan? Kita punya self defense kena kuat kan? Okay, ini menunjukkan apa? Orang tua merupakan satu lagi punca. Bukan punca lah, golongan yang senang dibunuh oleh pneumonia. Ikut sini kita tengok baca nombor ni. Di Amerika satu tahun biasanya ada 50,000 orang akan mati sebab pneumonia. So sekarang ni disebabkan COVID-19 saja, nanti orang Amerika sudah mati melebihi 50,000. Kalau bukan COVID-19 pun, actually average area pun 50,000 orang mati disebabkan oleh pneumonia ni, iaitu lung disease ni, lung infection ni. That's why negara lagi maju sebenarnya dia lagi high risk, lagi berisiko tinggi kepada penyakit, especially yang penyakit pernafasan ni. So kita nak jadi negara maju yang sihat ke negara maju yang sakit? So memang tengok pneumonia ni disebabkan oleh bacteria or viruses kan. Bacteria or viruses, including COVID-19 lah. Dia boleh spread through the air kan. Dia boleh merebak melalui udara. Tengok sini kan, dia merebak melalui udara. Of course orang tua lagi bahaya kan. Symptom for pneumonia among adults. So yang paling yang lagi teruk ni pneumonia atau COVID-19 ni orang budak kecil, orang tua dengan orang yang ada chronic illness, orang yang ada penyakit kronik. Okay, apa simptom dia? Inilah semua berkaitan dengan macam fever, semua macam pernafasan penyakit lah, senang cerita lah kan, batuk, cough, shortness of breath, susah nafas, sebagainya lah kan. Inilah itu pun ada orang cakap kan, orang kena COVID-19 pun kadang-kadang ada satu efek dia, iaitu simptom dia confusion, dia rasa confused, dia lupa tarikh hari ni apa. Memang dalam pneumonia ni adalah simptom ni sebenarnya. So apa yang kita cakap simptom COVID-19 ni semua actually bukan benda baru. Kan yang tengok sini, symptom of pneumonia kan. Salah satunya confusion kan. Dia boleh confuse. Disorientation. Dia akan hilang orientation dia. Dia punya macam ada efek dia punya pemikiran juga sikit. Disorientation. Dia tak tahu sekarang ni dia di mana lah. Hari bulan berapa, hari apa, mengapa dia di sini ke. Dia mula confuse. Memang itu ada dengan berita kan. Ada 30% ke apa
orang jangkit COVID-19 ni di China ke di US kan, mereka ada masalah ni, confusion or disorientation. Mereka cakap mungkin macam simptom baru, sebenarnya kita jangan salah faham, dia bukan simptom baru. Orang yang pneumonia, kalau efek lung disease pun akan efek kita punya mental sebenarnya kan. That's why penyakit ni dia boleh bawa banyak side effect lain, banyak simptom lain kan. Jangan fikir benda mudah kan. So orang tua kurang sihat kan, ataupun orang yang ada penyakit lain seperti heart disease, diabetes dan sebagainya. Kalau baca newspaper, Malaysia kebanyakan orang yang jangkit COVID-19 yang meninggal dunia disebabkan mereka sudah ada chronic illness yang lain. For example like diabetes ke, heart disease ke, high blood pressure dan sebagainya. That's why kalau you orang yang sihat, you tak takut sangat virus atau bakteria. Kalau you tak sihat, memang takutlah kan. That's why kita kena menguatkan diri. Memang kita kena jaga kebersihan, kurang virus, kurang bakteria, kurang. Tapi masa yang sama, kita kena increase our immune system kan. Kita kena lebih kuat. So macam mana lebih kuat? Jangan ada chronic illness. Macam mana tak ada chronic illness? Kita kena ada healthy lifestyle. Kesihatan yang kehidupan yang sihat kan. Kita ada kehidupan yang sihat. Kalau kita tak ada kehidupan yang sihat, contohnya kita suka makan manis, kurang exercise, and then kita ada masalah seperti apa, high glucose ke, diabetes ke dan sebagainya kan, high blood pressure dan sebagainya. So nanti kita kalau kena virus bakteria, kita senang jadi lebih serius kan, increase severity kan. That's why nanti akan meninggal dunia ke atas sebagainya, kena masuk ICU dan sebagainya. That's why kita kena jaga kesihatan. Kehidupan yang sihat ni sangat penting. So ini information boleh cari tau sebenarnya. Why pneumonia can be deadly for some people? Mengapa dia boleh menyebabkan kematian kan untuk orang tertentu? So ini benda yang kita baca. Biasanya siapa yang who at the high risk, siapa yang berisiko tinggi? Who's at the risk, at risk? Budak kecil lah, kurang 2 tahun ke, kurang 5 tahun ke, adult lebih dari 65 tahun ke kan, elderly ke, orang yang who are hospitalized, orang masuk hospital, mungkin lagi senang. Orang yang ada chronic disease, seperti ini semua kan, asma boleh, chronic punya obstructive pulmonary disease, OPD kan, diabetes dan sebagainya. Ini semua boleh cari online apa maksudnya. And then orang yang suka merokok, paru suatu sihat kan. Jangan ingat masuk asap boleh bunuh bakteria sebenarnya, sebab ibu paru suatu sihat disebabkan smoke of cigarette kan. You lagi senang mendapat masalah penyakit ni, termasuklah COVID-19 dan sebagainya. So kita kena jaga sihat, jangan merosakkan kita punya paru. Mengapa orang yang ada chronic illness ni senang mendapat pneumonia atau COVID-19? Sebab dia at the high risk. Mengapa dia high risk? Sebab dia punya weakened immune system. Dia punya tahan ni sudah kurang. Immune system sudah kurang. Mengapa kurang? Sebab dia sudah ada penyakit lain. That's why pastikan anda jangan ada penyakit kronik. Penyakit kronik ni banyak disebabkan oleh lifestyle kan. Sebab kehidupan kita. Kehidupan kita yang malas, kurang aktif, makan benda yang tak sihat, suka makan benda yang sedap saja. So lifestyle kita tak betul, suka merokok, makan gula, minum banyak benda yang tak patut minum ke, makan benda yang tak patut makan ke. So this is the problem kan. So alam sekitar, ini semua alam sekitar. So alam sekitar ni including the physical environment, termasuklah pollution, termasuklah bacteria virus. Bacteria virus pun satu pollution. Kan, pun one type of pollutants kan. Okay, disebabkan pneumonia ni ada viral, bakteria, fungus dan sebagainya. Okay, COVID-19 ni virus lah kan. Ini simptom-simptom dia kan. Lebih kurang sama sebenarnya dengan COVID-19 kan. Body temperature naik, fever kan, shortness of breath kan, bernafas, shortness of breath, pernafasan secara susah, batuk dan sebagainya kan. Sakit, confusion dan sebagainya. So it's a life-threatening pneumonia. Pneumonia ni is a life-threatening, sematur COVID-19. Okay. Yang sekarang vaksin ada ni untuk ini saja dia cakap. Okay. Yang lain-lain tu sentiasa ada virus baru ke, bakteria baru dan sebagainya keluar kan. So ini bercakap living a healthy lifestyle ni penting. Avoid smoking kan. Bukan itu saja sebenarnya, healthy diet, makan makanan yang balance kan.
exercise. That's why ini penting. Living a healthy lifestyle. Jangan merokok, exercise lebih, and then makan makanan yang sihat dan seimbang kan. So ini penting kan. That's why environmental ni kita cakap kualiti udara kan. Tak cukup lagi, kena ada kehidupan yang sihat kan. So kalau kita cakap benda ni mengkaitkan kesihatan dengan kita ni, sebenarnya dia ada satu keyword lain tau. Okay, iaitu apa keyword dia? Okay, tunggu sekejap ha. Iaitu environmental health. Okay, kesihatan alam sekitar. Keyword dia ni, environmental health. Yes, environmental health. Kesihatan alam sekitar. Bukan alam sekitar sihat, ialah alam sekitar yang bagus untuk kesihatan manusia. Itu ni environmental health kan. Alam sekitar yang sihat, maksudnya alam sekitar yang bersih kan, sesuai untuk manusia yang sihat. So ini penting boleh cari online, banyak maklumat boleh dapat kan. Apa maksudnya environmental health kan. Inequalities of environmental health. Memang kesihatan kita inequal, ada tempat banyak pencemar kan, banyak pencemaran, nanti banyak orang sakit kan. Inequality kan, tidak keseimbangan, tidak adil kan. So banyak benda lain boleh cari kan. So environmental health ni ada masa boleh cari lagi kan, ada buku rujukan. So urban environmental health, kesihatan alam sekitar bandar. Ini pun satu isu yang patut kita kena highlight kan. Kesihatan alam sekitar bandar. Dia berkaitan dengan apa? Air quality. Ini kualiti udara penting. Kualiti udara tak bagus, memang banyak sakit kan. Termasuk sekarang ni pneumonia ke sebagainya kan. Sebab air pollution ni termasuk baru boleh membawa pneumonia kan. Kalau bakteria virus masuk pun boleh kan. Noise, satu jenis pollution kan. So termasuk dari transport lah, sampah ke energi, makanan kita kan. Air kita, pencemaran air ke, pencemaran tanah. Cuaca yang tak betul, extreme weather. Mengapa ada extreme weather? Disebabkan climate change. Mengapa ada climate change? Due to global warming. Why global warming? Air pollution, the greenhouse gases. So ini semua related. So all this one will cause poor urban environmental health. So pada kita yang alam sekitar tidak baik, itu sesuai untuk kesihatan manusia. Sebab weather tak betul, climate change kan, pencemaran udara, bunyi. Pencemaran bunyi boleh menjadi orang nanti jadi gila kan, tekanan jiwa kan. Pencemaran air, the soil contamination, food quality, possibility of the food supply, energy, transport sebenarnya. So ini semua ada kaitan. Walaupun kita tengok ni macam isu alam sekitar, sebenarnya juga isu environmental health kan, kesihatan alam sekitar. So banyak maklumat ni boleh cari dekat online kan, ada masa boleh cari. So ini environmental health kan. That's why tengok environmental health dia, kita tengok apa? Minta orang exercise. Kita bersukan. So bersukan ni sebenarnya penting. Okay, kita kena bersukan. Baru ada sihat. That's why udara yang bagus mesti datang dalam sekitar yang bagus. So alam sekitar bagus, manusia pun kena yang behavior dia kena betul lah kan. Jaga kualiti alam sekitar, jaga kita punya sumber daya alam sekitar kan. Dan juga kita kena rajin aktiviti bersukan sebenarnya. So ini pun satu lagi konflik kan. Sekarang ni disebabkan kita nak mengelakkan COVID-19, kita banyak duduk di rumah, nanti banyak jadi malas. Makan banyak, kurang aktif. So itu pun jadi satu masalah. Nanti akan menyebabkan risk for chronic illness. Nanti membawa penyakit kronik. Apabila bawa penyakit kronik, nanti kita kena virus bakteria jadi lagi kuat. Kan? Minum air banyak cukup, tapi tak cukup juga kan. Kita kena makanan yang sihat, balance kan. Dan juga kena exercise kan. Kalau tak exercise, minum banyak air pun sama kan, kena juga kan. So public health ni kesihatan awam. So orang awam semua kena sihat. Sihat ni memang kena jaga sihat, jaga bersih kan. Tapi paling pentingnya kena increase our immune system kan. Sekarang ni tengok walaupun cakap mental health pun, nanti keluar sini pun cakap pasal COVID-19 kan. Okay. So ada masa boleh tengok sendiri kan. Ini cakap apa video ni? What is environmental health science kan? Ada masa boleh tengok sendiri lah kan. Environmental, how you influence your
health kan, and the health of your friends, family. So tengok pencemaran udara kan, pencemaran air dan sebagainya kan. Makanan yang tercemar, kan? So kita tak cakap dalam cerita makanan tercemar, working environment, unsafe working environment. Ini pun kira sebahagian daripada mental health yang problem kan. Noise, radiation, pakai banyak handphone sebenarnya kan. Actually banyak produk kita guna sebenarnya tak sihat untuk manusia. Perasan tak ini? Ada baunya, benda-benda yang ada bau kan. Seperti apa ni? Kita punya pen kan, cat kita, benda yang boleh spray seperti insect punya apa kan, handphone ke, tengok ini, handphone pun kan kira benda produk yang ada kesannya tak baik untuk kesihatan kan. So banyak benda ni tak baik kan. So banyak akan kena kita berbaru. So that's why tengok mental health pun banyak tekankan berbaru ni, lung punya problem kan. Baru masuk lagi ya, baru masuk. So kita kena educate the public, kena jaga sihat, safeguard the workers, tempat kerja kena sihat dan bersih, kena buat research, design city. Ini bandar kita perancang bandar kerja, macam mana designing the city supaya lebih sihat kan. Bidang lain kerja kita tak boleh buat, macam ini saintis upak ke apa, bukan kerja kita kan. Tempat kerja yang sihat, ini pun bukan kerja kita. Educate the public mungkin boleh, education kan, tapi yang pentingnya how to design cities supaya bandar kita sihat. Ini yang challenge kita sebenarnya kan, designing the cities kan. Sekejap, ni aturan masuk ni. Okay. Sustainable safe product, polisi kita kena betul. Improve the life of all people at home and work. Kesihatan kita kena dijaga betul kan. So ini yang penting sebenarnya. Okay, ini pun sangat penting. Okay, so ini kita sentuh sikit tentang hari ini tentang mental health kan. Sebab environment memang ada kaitan dengan health. Bidang yang kita tak mana mental health. Okay, so kita ini istilah epidemik. Sekarang cakap pandemik. Pandemik ni penyakit berjangkit sedunia. Kalau epidemik, penyakit berjangkit secara ikut wilayah kawasan tertentu je. Itu epidemik kan. Sekarang ni kita ada hadapi pandemik pula, penyakit berjangkit sedunia. Ini jarang berlaku di dunia dulu kan. Dulu biasa epidemik, penyakit berjangkit untuk kawasan tertentu je. Okay, so ada masa boleh explore. Actually banyak benda kan. School of Public Health, University of Michigan. Okay. Can you die? Ini. Okay, so semua kena faham ni. And then ini pun satu, termasuk lagi ada. Okay, ini satu jenis penyakit lagi kita call TB kan. Semua tahu TB kan. Dulu TB ni satu penyakit yang sangat serius kan. Tuberculosis TB. Okay, pun penyakit baru juga. Okay, dan sebagainya. So TB ni pun ada kaitan dengan lifestyle kita, kehidupan kita. Kehidupan kita yang tak sihat menyebabkan kita ada macam-macam penyakit lain. Okay, so setakat ni we have 37. So exclude me ada 36 student lah. Okay, yang lain tu kena tengok video lah kalau tak masuk lagi kan. Okay, so kita sudah tahu kan, pollution. So kita tahu mental health. So hari ni basically kita cover topik mental health tadi lah. Half an hour ni kita cover the topik so-called environmental health, kesihatan alam sekitar mental health. Okay, so actually saya punya bidang research ni banyak sentuh tentang mental health kan. So you boleh type lah kan, keyword tengok mental health UiTM keluar ke apa benda, tengok je. Actually mental health ni UiTM pun ada, sebab kita namanya Faculty of Health Sciences kan, FSK, Fakulti Sains Kesihatan. So dia ada banyak program mental health kan. Okay.
So ada satu environmental and social health. Tengok apa dia keluar. Ini. Okay, this is a website for our research group kan. Okay, siapa member di sini? Research group ni saya, tekan kita dan juga pensyarah-pensyarah lain lah. So ini our research group. Kita banyak fokus on environmental and social health. So kita fokus on environmental health and social health. Maksudnya tak nampak ke? Yes, lupa share, betul. You baru ingatkan saya. Okay, nanti suatu tutup. Thank you for reminding. Maksudnya you dengar lah, bagus. Okay, so ini research group kan. Okay, yang kami punya research group. Okay, who are the members, you boleh tak lah kan, boleh cari. Saya sendiri tekan dan lain-lain. So kita punya research ni banyak on environmental health and social health. Iaitu macam mana kaitkan kita punya perancang bandar, alam sekitar bandar kepada kesihatan manusia. Dan juga kesihatan sosial. Apa maksudnya kesihatan sosial? Ini satu problem tau. Sekarang ni disebabkan COVID-19, kita penting apa? Social distancing kan. Kita menjarak antara satu sama lain. Kita kurang aktiviti sosial. So ini mungkin ada efek on our social health tau. Kita punya kesihatan sosial berkurang. Actually kesihatan sosial ni penting juga. Baru-baru ni, I think 2-3 hari lepas ada satu penduduk tingkat Penang kan, dia bunuh diri kan. Sebab dia sudah ada masalah mental kan. Dia sudah ada masalah mental. So biasanya dia kena maintain exercise setiap hari. Dia pergi kawasan hijau berlari sebagainya kan. Supaya dia akan kurangkan stres dan sebagainya kan. Supaya dia terkawal kan. Disebabkan sekarang dia tutup rumah beberapa minggu tak boleh keluar. Dia punya penyakit mentalnya sudah bertambah serius. Dan dia tak tahu macam mana boleh jatuh dari atas ke sengaja terjun ke tak tahu. Sudah meninggal dunia. That's why katakanlah social health yang penting tau. Walaupun bersosial ni juga penting untuk kesihatan, especially mental health. So orang yang banyak sosial ni mental dia lebih sihat tau. Kalau tiap hari duduk rumah, that's why orang lama-lama boleh jadi gila. Kan? Sekarang ni sebulan 2 bulan ni sebenarnya kes kekanasan keluarga sudah bertambah. Sebab tiap hari duduk di rumah. Ya. Ada pandangan lain ke? Siapa nak bersuara boleh? Tak ada hal? Kenapa tulis di sini? Kan? Sekarang ni sebab tutup di rumah banyak kan? Actually case kan, kekanasan rumah ni sudah bertambah. Orang sudah tak boleh tahan. Nak marah orang, nak pukul orang dan sebagainya kan? That's why social health ni satu bidang research yang mungkin kita boleh explore. Kan? Okay, ada masa you boleh tengok sendiri apa kami buat lah di ini kan? That's why ni. Okay, so ni kita hanya sentuh sikit tentang ini topik environmental health kan, iaitu kesihatan alam sekitar. Kita kaitkan alam sekitar ni dengan kesihatan. Okay, so kita tahu ada masalah macam-macam kan. Ini hari tu kita sebut isu kan, ini mungkin bertambah lagi daripada topik hari tu isu lah kan. So di Malaysia, apa kita boleh buat kan? Mana kita cakap senang kan, nak capai susah kan. So hari ni kita tengok kan. Salah satunya, kalau kita cakap alam sekitar, kita mesti cakap apa? Tasawuf alam sekitar. Okay. Apa tasawuf alam sekitar cakap? Okay, ini satu artikel. Ada masa boleh baca sendirilah kan. You boleh search online. Dia cakap association, pasal berkaitan antara lifestyle dengan TB ni. That's why sekarang ni you part 5 kan, semester 5, part 5. Cadangan tajuk thesis kan. You boleh fikir ke arah sini juga boleh kan. Dekat Sabti Arabian. Dia kaji berkaitan, association ni berkaitan kan. Antara kita lifestyle dengan penyakit satu lagi, iaitu TB lah kan, dia sebut itu TB. So lifestyle pun ada kaitan dengan TB. That's why kita jangan salahkan virus, jangan salahkan bakteria sahaja. Sebenarnya kita sendiri pun bersalah. Mengapa kita punya badan tak kuat, tak sihat. Mengapa kita punya military iaitu kita punya pertahanan tak kuat. So jangan salahkan orang lain sebenarnya kan. Okay, betul ni. So, kita biasa cakap sihat, kita cakap apa? Alam sekitar. So, kita jangan lupa ada tasawuf alam sekitar. Dalam sekitar ni memang cantik bagus ayat dia. Tapi kita capai ke tak capai? Ada kita usaha ke arah itu? Okay, so hari ni kita cakap sikit apa tasawuf-tasawuf ada di Malaysia yang berkaitan ke arah alam sekitar lebih baik dan sihat ke sebagainya. So, kita tengok National Policy on the Environment. Tasawuf alam sekitar negara. Dia sebut apa?
Disebutkan pembangunan lestari, sustainable development. Okay. Disebut apa? Kualiti hidup dalam sekitar. So alam sekitar baik ni penting untuk apa? Untuk kualiti hidup. Quality of life. Walaupun quality of life ni is a social aspect, tapi is also another aspect. So kita nak environment baik sebab apa? Kita nak quality of life. Kalau alam sekitar terjaga, kualiti hidup tak ada guna. Kan? Kemajuan ekonomi sosial dah kebaya. Kita nak pembangunan yang lestari, sustainable, physical. Kita nak socially, quality of life. Kita pun economically kita kena ada good economic development kan. Kemajuan ekonomi ni penting. Sosial penting, budaya penting kan. That's why cakap alam sekitar mesti tiga juga. Physical, social, ekonomi kan. Ini tengok tekuan ni lama lah, 2002 punya. Tapi sekarang ni masih penting. Kan? Apa polisinya? Policy statement dia untuk environmental policy for continuous economic, social and cultural progress. Kita nak perkembangan, kemajuan budaya, sosial dan ekonomi secara berterusan. And enhancement of the quality of life. Kita nak peningkatan quality of life. Tapi melalui pemeliharaan sekitar dan juga penggunaan mampan. That's why apa yang kita nak actually ialah ekonomi, sosial, budaya yang maju. Quality of life yang dibaiki. Enhancement, pertama baik. Kita nak benda yang sosial ekonomi. Tapi melalui physical environment yang terjaga. Sustainable development. That's why sustainable development bukannya turun quality of life. Sustainable development bukannya nak kurangkan pembangunan ekonomi. Bukan. Sebenarnya, sustainable development tujuannya untuk quality of life. Kita nak quality of life. Kita nak economic development. Disebabkan kita nak economic development, that's why kita perlu sustainable development. Kita perlu protect our environment. That's why kalau kita tak protect our environment, tengok ada pencemaran udara, ada pencemaran, ada virus, ada bakteria. Ekonomi kita sudah terjejas. Kehidupan sosial kita sudah terjejas. Awal budaya pun tak tahulah apa cakap lah kan. Kita punya culture kena berubah lah kan. Cara hidup kita semua kena berubah. Itu ni sekarang ada keyword baru kan, apa? New normal kan. Kehidupan yang normal baru. Maksudnya dulu yang abnormal sekarang jadi normal lah. Dulu abnormal lah kalau orang suka duduk di rumah saja kan, itu abnormal kan. Tapi itu sekarang jadi budaya baru kan, jadi normal baru kan. New normal. Itu satu masalah besar sebenarnya kan. So ini boleh baca sendiri kan, National Policy on the Environment. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Alam sekitar bersih kan, kalau kita tengok Inggerisnya. The clean, safe, healthy. Tengok, apa cakap alam sekitar mesti ada perkataan healthy. Including of course the safe, the clean. Productive environment. Alam sekitar kita sesuai untuk kita menghasilkan produk. Maksudnya boleh bekerja lah. Boleh berhidup dengan baik lah kan. For the present and future generation. Bukan fikirkan diri sendiri je. Kita banyak fikirkan the present and the future generations. Conservation of a unique and diverse culture. Walaupun alam sekitar dia tak hilang perkataan economic and cultural ni. Kita nak preserve, kita nak kita punya culture and natural heritage kan. Kita punya warisan alam sekitar, warisan budaya ni kita mesti unik dan diverse. Tapi maksudnya budaya alam sekitar kita yang unik dan diverse ni. Apa maksudnya diverse cultural? Kita ada bangsa, berbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Kita ada diverse cultural. Ini mesti dipelihara. Ini pun satu maksudnya sustainable development. Kalau kita tak boleh pelihara kepelbagaian budaya, the diverse cultural ni, kita tak kira lah cinta alam. Kita tak kira lah sustainable development. And also the diverse natural heritage. Kita nak kepelbagaian alam sekitar juga. Tak boleh tinggal manusia je, binatang lain semua meninggal dunia lah. Tak boleh lah. Semua pokok ni tinggal manusia. So itu bukannya diverse, natural. So that's why ayat ni penting. Diverse, kepelbagaian, budaya dan persekitaran alam sekitar ni penting. For the effective participation by all sectors of society. With, bukan for, with. Maksudnya dengan ada participation daripada semua sektor masyarakat. Maksudnya semua masyarakat patutnya melibatkan diri untuk efektifnya. Dengan efektifnya supaya kita punya budaya dan alam sekitar yang berbagai ni kan, yang special, unik ni boleh dipelihara. Kita kena ada sustainable lifestyle tau. Maksudnya cara itu kita mesti sustainable. Tadi kita cakap healthy lifestyle. Kehidupan kita mesti yang sihat. Maksudnya ke arah sihat. Dan juga mesti sustainable. Maksudnya kehidupan kita yang sustainable. Suka merokok itu tak sustainable. Itu tak healthy kan. Okay. Suka buang sampah itu bukan sustainable lifestyle. It's not a healthy lifestyle kan. Ataupun kita buat apa benda tak betul. Itu kira lifestyle yang tidak sustainable, yang tidak healthy kan. So kita
pattern of consumption, macam mana kita gunakan satu barang, kan? Gunakan energy, gunakan resources. The consumption pattern kita kena berubah supaya lifestyle kita ialah ke arah yang mampang, kan? Penting. Suka guna benda lepas tu buang, sebab guna benda buang. Kita tak guna semula, kan? Less reduce, less recycle. Itu wrong pattern of consumption, kan? Suka guna benda yang guna sekali boleh buang punya. Pakai plastik buang, kan? Pakai polyester buang, kan? And also the pattern of production, macam mana kita menghasilkan satu produk pun perlu ni sustainable lifestyle. So sustainable lifestyle bukan personal life, termasuklah manufacturing, kan? Business, semua orang, kan? Dia punya lifestyle ni sustainable. Cara menggunakan satu resources ataupun cara menghasilkan produk, cara bekerja, semua ke arah fikir yang sustainable. Dan contohnya kita pakai nota, you print banyak-banyak nota, buang kertas, kan? Bazir kertas, bazir duit, bazir alam kita, kan? Resources. That's why kalau kita boleh share je, kan? Kita tak payah print untuk setiap orang contohnya, kan? That's why sometimes online learning pun bagus. At least kita kurangkan pergerakan kenderaan. So that's why kita less carbon emission lah, kan? Kita mengurangkan carbon. That's why udara sekarang pun bersih, kan? Air pun sudah bersih, kan? Disebabkan kurang pencemar daripada I dengar berita, kan? Sungai King Kim, kan? Dekat itu apa, Pasir Gudang pun sudah bersih lah, sebab kilang tak menghasilkan pencemar. So maksudnya pencemaran itu bukan dulu pencemaran. Actually sekarang pun orang teruskan pencemaran, kecuali kilang tutup. Dia baru tak hasilkan pencemaran. That's why itu semua masalah. Itu tak ada sustainable lifestyle for consumption and production. Maksudnya kilang-kilang dekat Sungai King Kim dengan Pasir Gudang tu, mereka mempunyai pattern of production yang unsustainable. Mereka suka membuang sampah ke dalam sungai sebenarnya. Tak tahu lah apa sampah dibuang ke dalam sungai, kan? Liquid ke, mungkin solid ke sebagainya. That's why produce the pollution, kan? Cause the pollution. Atau orang masuk kan? Sekarang tak ada. So 42 altogether. Kan? So polisi ni cantik bagus, tapi macam mana kita memahami dia? Nanti adakah berapa persen penduduk kita, atau manufacturing kita, ataupun government agency, atau private company yang betul-betul faham dan melaksanakan prinsip ini, atau polisi ini, ataupun objektif ini, kan? Sebenarnya. Kan? So yang lain dia boleh baca sendiri lah, kan? Stewardship of the environment, macam mencapai lah, kan? Kita mesti ada pengawasan. Stewardship ni pengawasan alam sekitar. And then kita ada conservation for the diversity, kebangkaian. Dan juga vitality tu. Vitality, ketahanan tu. Vitality ni maksudnya tak mati lah, kan? Kita tahan lama. Vitality dan diversity, kan? Natural vitality and diversity. Kita pemeliharaan alam sekitar secara daya saing lah, kan? Daya tahan lah, kan? Dan juga kebangkaian. Continuous improvement of the quality of environment. Sustainable use of natural resources. Kita guna sumber daya secara sustainable. Berterusan. Integrated decision making. Kita buat keputusan kena bersama, bersepadu. Jangan ingat satu je, kita lupakan lain. That's why macam sekarang ni. Government pun susah buat decision, kan? Nak minta orang kerja ke tak nak kerja? Tak nak kerja, duduk rumah boleh mengurangkan jangkitan penyakit. Tapi tak boleh juga. Nanti orang tak ada kerja, tak ada duit. Tak ada protection. Tak boleh. That's why how to make a integrated decision making. Keputusan secara bersepadu. Maksudnya mengambil kira semua aspek. You ambil kira aspek kesihatan. Kena ambil juga aspek alam sekitar. Kena ambil juga aspek ekonomi dan sosial, kan? Bersama. Buat satu keputusan tasak yang sesuai. Boleh mengurangkan jangkitan penyakit. Masa yang sama, ekonomi development kita mesti teruskan, kan? That's why itu ni, integrated decision making. Buat keputusan tak boleh tengok satu aspek saja. Satu tujuan je. Kita kena integrating, kan? That's why bukan senang buat satu keputusan. That's why mengapa tak boleh Perdana Menteri buat keputusan saja. Dia memerlukan majlis. Contohnya sekarang atau majlis keselamatan negara. Mengapa perlukan majlis? Maksudnya kena ada member lain lah. Daripada bidang berlainan. Supaya masing-masing mempunyai kepakaran berlainan. Atau masing-masing mempunyai pemikiran berlainan. Sama-sama bincang, kan? Supaya keputusan itu ialah keputusan yang integrated, kan? Keputusan yang bersepadu. Supaya sudah mengambil kira ekonomi ke, environment ke, kan? Social ke, welfare, sebagainya, quality of life ke, health, semua ambil kira. That's why decision kita kena integrated decision making. That's why untuk mencapai tasaran sekitar ni bukan senang cakap je. Kita berproses kena betul. Kita kena integrated decision making. Kita kena ambil peranan private sector and government sector sebagainya lah, kan. And then kita mesti ada komitmen kita. Kita mesti ada komitmen dan juga accountability. Maksudnya bertanggungjawab lah. Kita mesti bertanggungjawab kepada decision kita. Apa kita cadangkan mesti tahu apa kesan dia dan kita bertanggungjawab kepada itu. Jangan main cakap saja tak kira kesannya, kan. Active participation, melibatkan orang awam. Macam sekarang ni, kan, I think semalam kan mula tu.
Kan kerajaan sudah buat satu Google Form, minta kita isi apa cadangan kita. Apa cadangan kita untuk apa kerajaan nak buat seterusnya. Sudah ada Google Form kan, semua orang sudah isi lah. Boleh tengok pandangan, ada orang yang perasan ke ada questionnaire itu. Siapa sudah isi borang tu? Google Form daripada kerajaan untuk minta you isi bagi pandangan. Apa kerajaan patut nak buat seterusnya. COVID-19. Siapa ada? Tekan nombor 1, siapa pernah isi? Tak pernah? Tak pernah ke? Tak, saya tak receive lagi. Maybe Tapi you pernah nampak kan? You pernah nampak? You nampak ke? Siapa bersuara ni? Pernah nampak lah. Pernah nampak tapi tak isi lagi. Hari tu I tengok tekan newspaper tau. Tapi ada shortcut dia kan. Link saja kan. I pun tak ingat apa ni. Pandangan awam lah. Tak tahu lah kita apa nak search ni. Pandangan awam lah. Ambil. Tengok ada ke? I type saja. Aku lupa lah. I tengok tekan newspaper kan. Online newspaper. Lepas tu ada lah shortcut itu kan. Klik je. Tak nampak lah. Tak tahu mana lah. Google Form lah. Boleh dapat? Ni. Ni. Itu bukan. Koleksi khas. Google Form pandangan awam COVID-19. Ada? Nanti you cari lagi. Hari tu tengok newspaper, teka online newspaper ni. Orang pendaftaran anggota sukarela official ni. Tak tahu. Okay, nanti kita cari lah. Kita boleh share kan. Mungkin cuba cari balik. Nanti kita share dekat Facebook group. WhatsApp group. So masing isi lah apa event idea ni as a town planner. Tapi jangan bagi idea yang tak bertanggungjawab. That's why tadi kita cakap apa? Accountability tu. Bertanggungjawab. Jangan main cakap je sebab you selfish kan. Contohnya you malas belajar. Cakap, tak payah buka sekolah lah sebab you malas belajar. Tak boleh macam tu. You kena accountability tu. Kan? Ini ayat tu. Accountability. Bertanggungjawab. You kena fikirkan kepentingan awam. Orang bersama. Bukan sendiri je. Saya sendiri nak senang lah. Nak buat macam ni. Tak boleh. Itu ni tak ada accountability. Maksudnya you are orang yang selfish kan. Accountability kan. Boleh. That's why itu penting. So as a town planner, ataupun in the future kan, you lepas sarjana muda, you boleh jadi officer kan. So officer, you punya idea ni penting. Mesti ada accountability. Mesti ada tanggungjawab. Okay? Boleh kan? That's why ini semua bukan untuk dihafal, tapi untuk you practice, you apply kan. Lagipun semester ni, ingat exam kita bukan dia jenis yang menghafal. Kan? Exam tu akan bagi soalan, you balik isi. Memang balik apa kan, memang duduk rumah kan. So memang you ada masa nak berfikir. Berfikir tu penting. Dan bukan dia nak menghafal lah. That's why sekarang ni betul-betul jadi satu mahasiswa lah, mahasiswi kan. You kena accountability, you kena kuat lah kan. You bukan meniru orang lain punya. Kan? Tapi you berfikir sendiri kan. So kali ni boleh buat exam. Buka nota boleh, buka buku boleh, buka internet boleh. Boleh bermalam, bermimpi dulu jawapan, baru tulis pun boleh lah. So kali ni I think first time you buat question paper boleh di atas katil lah, suka hati you lah kan. So tapi tak apa, accountability masing-masing lah kan. Okay. Malaysian Green Strategies. Sini cakap apa? Kita punya Green Strategies. Walaupun kita nak maju, tapi maju secara pelihara alam sekitar. Mengapa? Sebab sekitar ini merupakan kita punya apa? Asas kan. Without the environment, apa kita tak boleh buat. Macam sekarang ni lah. Without the clean environment, without the healthy environment, apa kita boleh buat? Tak boleh buat apa? Duduk rumah. Ekonomi kita terjejas. Every day kita lost billions tau. Disebabkan kita punya MCO kan. MCO ni every day lost billions tau. Kan? Bukan berjuta kan. Berbilion kita rugi kan. That's why alam sekitar ni penting. Kesihatan ni penting kan. That's why cakap benda ni semua education awareness penting kan. Green strategies. Apa cakap green strategies? Awareness and education penting. Kita kena aware kan. Kita perlu jaga alam sekitar. Kita perlu jaga kesihatan kita sendiri dan alam sekitar bersama. Satu decision ni patutnya integrated ni. Contohnya, satu tindakan you ni membawa kesan yang menyeluruh kan. Effective management dan sebagainya. Implementation, tengok ni. Integrated development planning and implementation. Ini tentang planning kita. Kita pembangunan perancangan yang bersepadu kan. Kita ada prevention and control of pollution and environmental degradation. Macam mana kurangkan penurunan kualiti alam sekitar. Macam mana elakkan pencemaran kan. Dan sebagainya lah kan. Action plan dan sebagainya lah kan. Okay.
regional global environmental issue kita kena fikirkan. So yang lain tu boleh baca sendiri. Ini paper semua online boleh cari. You type saja tak asal alam sekitar Malaysia, boleh keluar. Okay. That's why online learning ni sebenarnya tanpa lecturer pun tak apa. Lecturer ni jadi apa, promoter je, kita promote je. Lepas tu you boleh baca sendiri lah kan. Okay, satu lagi apa? Tasak alam sekitar kan. Okay. Bukan tasak alam kita. Tadi tasak alam kita kan. Kita sekarang cakap tasak apa? Pembandaran negara. National Urbanization Policy kan. Nah, itu di bawah Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, di bawah Plan Malaysia kan. Okay. So sekarang ni, anda tanya satu soalan. Kita punya perancang bandar sekarang ni di bawah kementerian mana? Siapa boleh jawab? Tulis secara ringkas saja, tak apa. Okay, kita punya perancang bandar sekarang ni, Jabatan Perancang Bandar di bawah kementerian mana? Secara ringkas saja, tak apa. Sila jawab. KPKT. Okay, ada jawapan lain? Semua setuju KPKT? Ada jangan lain? Jangan lain pula. Jawapan lain? Tak ada lah. Semua KPKT. Semua setuju. Sebelum KPKT, kementerian mana? Sebelum kita berada di KPKT, kita berada di kementerian mana? Tak tahu. Asalnya kita KPKT. Lepas tu kita pindah ke mana? Pindah ke Kementerian Wilayah Persekutuan. Lepas tu pindah balik lagi ke KPKT. Ini nanti pulang ni saja, baru balik ke KPKT kan. Okay, so sekarang ni kita tengok tasak pembandaran negara. Urbanization Policy. Maksudnya macam mana kita nak urbanize our area. Kan? Tapi tak apa pun, kita sekarang ni memang ke arah pembandaran. Maksudnya, semakin banyak penduduk duduk di bandar. And then semakin banyak tanah jadi tanah bandar. Kan? That's why kita di Malaysia ni ke arah perbandaran. Urbanize. Kan? Dibandarkan sebenarnya. That's why secara pembandaran ni, apa tasak kita? Kan? Ini tasak pembandaran negara yang pertama kali buat 2006 kan. So hasil dari itu mereka ada perubahan tertentu lah kan. Ikut sini lah kan apa dia telah laksanakan. Termasuklah ujukan One Stop Center OIC ni kan. Supaya proses perancangan kita, kawalan bangunan kita lebih bersepadu, lebih laju, lebih berkesan dan sebagainya kan. Untuk mengurus bandar dengan lebih baik. Sebenarnya sekali semakin banyak pembangunan kan. Okay, ini sekarang ni kita ada ni tasak pembandaran negara second version, version kedua lah. Okay, nak buat ini memang dia kena fikir tasak semasa wawasan negara kita, rancang Malaysia dan sebagainya lah, dan polisi lain. Okay, apa vision kita? Vision maksudnya apa? Vision ialah apa kita nak nampak, apa kita nak capai sebenarnya. Pantai yang mampang untuk kesejahteraan rakyat. So kita nak sustainable, tapi nak sustainable yang supaya rakyat kita sejahtera. Kan? Ada quality of life. Kalau bandar mampan, rakyat tidak sejahtera, maksudnya tidak ada quality of life, tak ada guna. That's why bila kita tengok tasak sekitar pun, dia cakap sosial. Ekonomi, kan? Bukan sekitar saja. Walaupun kita cakap perancang bandar pun, kita cakap apa? Sosial juga. Kita cakap alam sekitar juga. Kan? Semua benda ni berkaitan, kan? Integrated. Kan? So prinsip-prinsip dan sebagainya pun ada. Hierarki bandar, definisi bandar. Okay, ini definisi bandar ni, I ingat bagus. You all kena baca. Apa maksudnya bandar ni? Ikut definisi pembandaran negara ni. Kawasannya diwatakan. Maksudnya, diwatakan ini kawasan bandar lah. Contohnya, kawasan Majlis Bandaraya, kawasan Majlis Pembandaran. Ini kawasan diwatakan. Memang itu bandar lah kan. Kawasan Majlis Bandaraya. Mesti dia bandar kan. Kawasan diwatakan sebagai kawasan pembandaran mana? Itu mesti kawasan bandar kan. Dan juga kawasan tepu bina. Iaitu kawasan telah dibina kan. Yang bersebatan dengan dia, berdekatan dengan bersebatan lah. Okay? Dan kampungan dia, semua sekali ni 10,000 atau lebih. Maksudnya kawasan diwatakan sebagai bandar dan juga kawasan tepu bina yang kampung sekali penduduk 10,000 ke atas. Tapi tak semestinya macam ni. Mungkin dia boleh atau kawasan khusus. Ada kawasan bandar khusus saja, kita boleh angkat dia sebagai bandar. Nanti bawa ada definisi apa maksudnya kawasan pembangunan khusus. Dan juga mungkin kawasan itu tak cukup 10,000 penduduk. Tapi, dia adalah satu pusat pentadbiran daerah. Contohnya, Pekan Kuala Selangor. Dia merupakan pusat pentadbiran daerah Kuala Selangor. So, itu tempat berkira bandar juga. Walaupun penduduknya kurang daripada 10,000. Pekan Kuala Selangor, mungkin tak sampai 10,000 penduduk kan. Saya tak pernah semak lah kan. Mungkin dia tak sampai masjid daerah saja kan. Dia nampak dia bukan bandar. Tapi,
dia punya kawasan dia ialah pusat pentadbiran daerah Kota Selangor. That's why walaupun tak cukup 10,000 penduduk, mungkin dia boleh jadi bandar. Tapi ada satu syarat lagi, iaitu 60% daripada penduduk yang aktif ni, iaitu 15 tahun ke atas ni, penduduk aktif ni, patutnya 60% bukan terlibat dalam pertanian. Maksudnya, majoriti penduduk ni kerja bukan pertanian. Mungkin 40% pertanian, sebab pertanian ni kita kawasan luar bandar kan. So, pusat pandang untuk kawasan luar bandar ni, maksudnya kawasan yang jadi tumbuhan komersial lah kan. Tumbuhan industri dan sebagainya kan. Yang memberi services untuk daerah luar bandar ni lah, macam kawasan Selangor, daerah luar bandar. So, pusat perkhidmatan dia, pusat pentadbiran dia, pegang kawasan Selangor kan. Okey, patutnya lebih banyak penduduk, 60% ialah kerja dalam bidang, bukan pertanian lah. Mungkin 40% masa kerja pertanian, tak apa. Ya, itu pun boleh kira sebagai pusat pentadbiran yang dikira sebagai bandar juga, urban juga. That's why urban in the rural district pun kira urban. That's why macam pegang kawasan Selangor. Apa lagi, Ulu Langat punya pusat pentadbiran dia. Kan? Ulu Selangor ke atas sebagainya kan. So, daerah-daerah yang tak maju, tapi pusat pentadbiran dia pun dikira sebagai bandar. So, ini pentafsiran IT yang sangat komprehensif, merangkumi lah berbagai jenis keadaan kan. Apa maksudnya kawasan pembangunan khusus pun sama, boleh baca sendiri dan sebagainya. Okey, kita sudah dekat pukul 10. You ada kelas kan selepas ni? Betul? Ada kelas kan selepas ni? Ada. Okey, pukul 10 kan? Fatimah. So, okey, lagi sekejap kita dah berhenti. So, ada masa boleh baca lagi. Dasar pembenaran. So, you boleh masuk website Plan Malaysia kan? Tengok boleh download kan? Boleh baca. Dasar pembenaran negara yang pertama, ada BM Fashion. Baru punya BM Fashion saja. Dia ikut chapter kan? Siapa yang download sikit lah kan? Part 3, part 2, part 1. Boleh baca sendiri. Kan? Apa teras kita? Pembangunan pembandaran yang efisien dan mampan. Ekonomi bandar kukuh, dinamik. So, dia bukan ambil kira fizikal. Dia mesti ambil kira sosial and ekonomi kan? Okay, so hari ni setengah jam kita bincang berkaitan dengan environmental health, kan? Iaitu kesihatan alam sekitar, kan? Dan setengah jam yang kemudian ni kita bincang tentang tasar alam sekitar dan tasar pembandaran negara, kan? So, you boleh, tasar pembandaran negara. So, you boleh baca, kan? Dan sebagainya. So, semua boleh? Ada soalan ke? Lainnya soalan. Siapa ada soalan ke? Apa masalah ke? Okey, so sekarang ni, you all ni sudah mula balik orang yang tutup di asrama. Sudah mula balik ke? Ke sudah balik? That one is the first phase. Oh, perlu lagi? You all tak kena lagi? You all ada lagi siapa tutup asrama ke? Ada lagi? Ramai sudah balik. Ada yang belum. Tapi belum balik lagi lah. So, akan phase by phases lah. Okey. So, kalau bila you all perlu balik, kalau tak boleh buat kelas, kena beritahu lah. Kan? Kalau majoriti contohnya hari Rabu kena bergerak balik ni, kalau tak boleh buat kelas, beritahu. Ataupun tak apa, kita teruskan kelas, so kita record video ni kan, nanti kita share. So, nanti saya record video ni dalam WhatsApp group tu, kan semua orang tolong tengok lah. You pergi tengok video, you like. At least saya tahu berapa banyak orang sudah tengok video. So, I kira berapa orang tengok video ni sebagai attendance lah. Yang masuk sini memang saya ada record, saya tahu siapa masuk. Tapi tak cukup orang kan, 40 orang je. So, orang lain tolong nanti masuk you punya video YouTube tu, mungkin nanti bawah ada komen tu, tolong tulis nama you. Okay, so orang yang tak masuk kelas ini, you pergi nanti YouTube itu, pergi like and bawah komen tu mungkin tulis nama you lah. At least saya tahulah siapa yang tak masuk kelas ni sudah masuk ke YouTube. Tengoklah kan, so kira sudah kehadiran kelas ada lah kan. Okay, so itu saja. Kalau tak ada apa, you bersedia buat kelas pukul 10 lah kan. Okay, any question? If no question, so okay, itu saja. Jumpa minggu depan hari Rabu. Minggu depan ada lagi kan? Belum cuti kan? Puasa belum habis lagi kan? Belum raya lagi kan? Okay, itu saja. Thank you so much. We continue next. Wah, siapa tidur ni? We continue next week. Wednesday 9 AM. Okay, thank you.